我们再一次低头祷告。 Mari kita sekali lagi tunduk dan berdoa. 天父，我们恭敬把这一段的时间再一次放在你的手中。 Bapa, sekali lagi kami serahkan waktu di ke depan ini ke dalam tangan-Mu. 求你圣灵亲自在我们每一个人当中动工， Mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. 运行在这个会场里头， Sehingga di dalam ruangan ini 让我们每一个人今天不是听人的话，而是听你自己的话。 setiap orang bukan mendengarkan perkataan manusia tetapi mendengar perkataan-Mu. 也叫我们每一个人从你的话语中得到造就，得到鼓励，得到勉励。 Dan setiap yang mendengar perkataan-Mu ini juga boleh mendapatkan kekuatan. 愿一切荣耀、尊贵、颂赞都归你。 Segala kemuliaan dan juga puji syukur kami panjatkan. 求你垂听我们在你面前的祷告， Mohon Tuhan yang dengarkan doa kami ini, 因为我们是奉靠我们主耶稣基督宝贝的生命。 karena kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-Mu yang Amin. Amin. 各位弟兄姐妹们，大家早安， Selamat pagi saudara 大 sekalian. 家都平安， Shalom semuanya. 身体都健康， Sehat-sehat semuanya. 感谢主的恩典。 Puji syukur untuk 今天我 anugerah. 们要讲的，继续讲到这个里面的信息，就是有关讲到爱的信息。 Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih. 上个礼拜我们听到是爱是恒久忍耐，又有恩慈。 Minggu lalu kita mendengar tentang kasih yang begitu sabar. 今天的题目是拒绝爱的心。 Dan tema hari ini adalah hati yang menolak kasih. 我们看这个题目的时候，好像不大清楚明白，我把它改到爱是不求自己的益处。 Dan ketika kita melihat temanya, saya menambahkan dengan mengubah dengan hati kasih tidak mencari keuntungannya sendiri. 经文是在耶利米书第17章第9节。 Dan ayat firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 9. 这里的经文告诉我们说，人心比万物都诡诈，坏到极处， Di sini 谁能识透呢？ Di sini dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 另外一种的翻译就是说，人心比什么都诡诈。 Dengan kata lain, bahwa hati manusia dibandingkan segala sesuatu itu lebih licik. 无药可救， Tidak ada obat untuk menolongnya. 谁能识透呢？ Siapa yang dapat mengetahuinya? 另外一处经文，我要取自在箴言书第4章23节。 Ayat lainnya saya ambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. 这一节经文主教训我们说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来。 Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 人的心是指我们的思想， Hati manusia itu merujuk kepada pikiran kita, 是指我们的意志， niat kita, 是指我们的想法， pikiran kehendak kita, 是表达我们的情感跟我们的感觉。 menyatakan emosi dan juga perasaan kita. 所以一个人的行为就是从他内心里头的情况的表露。 Jadi hati itu adalah cerminan daripada keadaan hati kita. 人一切的行为就是他内心情况的流露出来。 Perilaku manusia itu adalah cerminan daripada isi hatinya. 所以说，人的心决定他的行为。 Jadi perilaku manusia itu ditentukan dari hatinya. 神的话也这样有这样的告诉我们，《箴言书》23章第7节。 Dan di Amsal 23 pasal 7, 这里圣经告诉我们说，因为他心怎样思量，他为人就是怎样。 dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. 这些经文也很清楚告诉我们说，人心怎么样思量，他为人就是这样。
Dan ayat ini mengatakan bahwa bagaimana dia berpikir itulah yang dia lakukan. 所以有一句话说，人的心是一切的根本。 Ada satu kalimat bahwa hati manusia adalah akar dari segala sesuatu. 就好像一个空的瓶子那样，里面装什么，它就是什么。 Seperti sebuah botol yang kosong, di dalamnya itu terisi apa, itulah isinya. 所以这句话也很有道理。 Jadi perkataan kalimat ini sangat ada maknanya. 一个人的外面的行为，他所做的事、所说的话，是他内心里面所表露出来的情况。 Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu adalah yang tercermin daripada isi hatinya. 所以英文有一句话说也有个道理 ：Sometimes you change your mind, sometimes your mind change you。就是说，有时候你能够改变你的意志，但是有时候你的想法会改变你。 Di dalam ungkapan bahasa Inggris ada mengatakan kadang-kadang kita menyatakan pemikiran kita, kadang-kadang pemikiran kita mengubah apa yang kita lakukan. 但是很可惜，人今天落在罪恶过犯当中。 Tapi sayangnya sekarang manusia itu jatuh ke dalam dosa. 人的心充满了罪恶， Hati manusia penuh dengan dosa. 所以外面行出来的表现，外面做出来的行为， Jadi apa yang dilakukan oleh manusia 就是许多犯罪的行为。 adalah banyak sekali adalah perbuatan dosa. 因为人的心被罪恶所控制， Karena hati manusia dikendalikan oleh dosa, 被罪恶所辖制， dikendalikan oleh manusia 所以 dosa. 所以人就在外面就会做出了许许多多的坏事，许许多多恶事，许许多多不合乎神旨意的行为。 Sehingga banyak sekali yang manusia lakukan itu tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 所以神很清楚的吩咐我们说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来的。” Jadi Tuhan menegaskan bahwa kita haruslah menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 中国也有一句话说：“我们要三思而后行”，是吧？ Di dalam bahasa Mandarin juga ada kalimat bahwa kita harus berpikir berulang kali sebelum kita melakukan sesuatu. 也就是说，我们要做一件事情，要说一句话的时候，要预先考虑清楚。 Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, kita harus betul-betul berpikir dengan baik. 但是我们说，因为这样，我们的心是因为被罪恶所控制， Tetapi karena hati kita telah dikendalikan oleh dosa, 我们的心已经败坏到了程度。 hati kita sudah rusak. 所以呢，保罗说：“立志伪善由得我，但是行出来却由不得我。” Jadi Paulus mengatakan bahwa bukan apa yang aku kehendaki, tetapi yang tidak aku kehendaki yang kulakukan. 罗马书第7章19到20节告诉我们说， Di dalam kitab Roma 7 ayat 19 sampai 20 mengatakan kepada kita, 保罗说：“故此，我所愿意做的善，我反不做；我所不愿意做的恶，我反倒去做了。” sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. 若是我做了我所不愿意去做的， Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, 这不是我所做的， maka bukan lagi aku yang 乃 memperbuatnya, 是我里面的罪所做的。 tetapi dosa yang diam di dalam aku. 所以，各位亲爱的弟兄姐妹，我们清楚这件事情。 Maka saudara sekalian kita jelas. 所以中国有一句也很出名的话，就是说“知人知面不知心”。
Dan di dalam bahasa Mandarin ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal bahwa kita kenal wajahnya, kenal penampilan luarnya, tetapi kita tidak bisa mengenal isi hatinya. 呀，这句话就告诉我们说，许多时候我们人自己也不知道觉察自己内心的败坏。 Jadi kalau dikatakan manusia itu sama sekali tidak mengenali isi hatinya yang sudah rusak. 尤其是我们看人的外表， Apalagi ketika kita melihat penampilan luarnya, 也看不出他内心里面的败坏。 kita tidak bisa melihat isi hatinya yang rusak. 人今天都是看人的外表， Manusia saat ini melihat penampakan luarnya. 我看你好，你看我好，大 Saya 家都好。 Saya melihat Anda baik, Anda melihat saya baik, semuanya baik. 外表看起来人人都是好人君子， Dari penampilan luarnya kita semua melihat bahwa oh semua orang juga tampil dengan Sebesar. baik, dia orang baik. 是不是？ Iya, betul kan? 呀，这是很有道理的。 Ya, ini ada 有一 dasarnya. 个曾经有一个牧师到一个城市去讲道， Ada suatu saat seorang pendeta datang ke sebuah kota. 他在那个城市大概要住5天的时间， Di 早 sana 上、下午都要去讲道。 Di sana dia kira-kira tinggal kurang lebih 5 hari, pagi dan siang, sore dia harus menyampaikan firman Tuhan. 这位牧师是住在他朋友的家里。 Pendeta ini tinggal di rumah temannya. 有一天早上呢，他讲完道之后回到他朋友的家， Suatu hari setelah dia pelayanan, dia kembali ke rumah temannya. 家里主人的太太就问牧师说：“牧师，你可能还没有吃饭吧？” Di rumah temannya, istri temannya ini menanyakan kepada pendeta, pendeta apakah Anda belum makan ya? 牧师就告诉他说：“是啊，今天早上我讲道的时候，他们没有预备早餐，所以还没有吃。” Pendeta ini berkata, iya karena di gereja tempat saya pelayanan tadi tidak menyiapkan makan pagi, maka saya sekarang 然后 lapar. 主人太太就告诉说：“牧师，我桌子上已经预备好菜给你吃，你可以尽量吃。” Lalu istri tuan rumah ini berkata, saya sudah menyiapkan makanan di meja, Anda bisa silakan makan sepuasnya. 然后他继续说：“牧师，你都把它吃完好了，因为我们大家都吃过了饭。” Dan kemudian dia menambahkan, pendeta Anda makan saja habiskan karena kita semua sudah makan. 牧师很感谢他，对他说：“谢谢，我现在要吃饭了。” Pendeta ini sangat berterima kasih, kemudian dia berkata, ya sekarang saya akan makan. 正好那个时候牧师肚子很饿，因为讲完道以后还没有吃，所以肚子非常饿。 Kebetulan saat itu pendeta memang sangat lapar karena dia belum makan. 他看到桌上的菜，都把它全部吃光了。 Jadi dia menghabiskan seluruh makanan yang tersaji di meja. 他吃完了，吃光了以后呢，他要跑到房间去休息，因为他下午还要讲道。 Setelah habis makanan yang dia makannya, dia masuk kembali ke kamarnya karena dia mau mempersiapkan sore ada khotbah lagi. 当他还没有去到房间的时候，隔壁有一个客厅，看到那个客厅里面有个电视，也有沙发坐在那个地方。他看到电视刚好有放了新闻，他就要看那个电视里面的新闻，他坐在那个地方。 Ketika dia mau berjalan ke kamarnya, di samping kamarnya itu ada ruang keluarga dan ada sofa, kemudian ada TV yang sedang dinyalakan dan sedang penayangan berita dan pendeta ini ingin menonton berita. 这位牧师坐在沙发上正在听新闻的时候， Ketika pendeta ini sedang duduk di sofa dan mendengarkan berita, 主人的太太知道他已经吃了饭，全部吃了，他就从房间出来呢，叫工人来收拾桌上的东西。 istri tuan rumah ini kemudian tahu pendeta sudah selesai makan, dia keluar dan memanggil pembantunya untuk membereskan meja makan. 他一看到桌子上全部都被牧师吃光了， Begitu dia lihat makanan yang tersaji di meja semuanya habis, 这位太太就告诉对他的仆人说：“你看这个牧师啊，我叫他吃光，他都把它吃光，真是太贪吃了。” Lalu istri tuan rumah ini berkata kepada pembantunya, lihat, saya tadi bilang habiskan saja makanannya, ternyata pendeta ini betul-betul menghabiskan makanannya, ini rakus sekali. 他以为呢，牧师已经进到房间了。 Istri tuan rumah ini mengira bahwa pendeta telah kembali 其实 ke 这位牧师 kamarnya. 还坐在沙发上，隔壁的客厅呢，完全听到他讲的话。
tetapi ternyata pendeta ini sedang duduk di samping ruangan tersebut dan mendengarkan semua perkataan 这 istri 位 Tuan 听到 rumah ini. 这位牧师听到这个太太所说的话，哎呦，心里面真是很不好意思了，就静悄悄的跑到房间里面去了。 Lalu pendeta ini sudah mendengar perkataan istri tuan rumah ini, jadi dia diam-diam kembali ke kamarnya karena dia merasa tidak enak hati. 他从此以后就不敢来到这个家里面了。 Dan sejak saat itu dia tidak berani lagi datang ke rumah temannya ini. 这里告诉我们说，这位太太是口是心非，是吧？ Di sini dinyatakan bahwa istri tuan rumah ini adalah apa yang dia lakukan, dia katakan itu berbeda dengan apa yang 人 ada 是 di 看 dalam 外貌 hatinya.，上帝是看内心。 Tuhan itu melihat, manusia itu melihat wajah, tetapi Tuhan melihat 所 hati. 以圣经里面《撒母耳记上》第16章第7节很清楚也告诉我们， Dan di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7 itu dikatakan dengan jelas, 耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。 berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Dan manusia melihat apa yang di dalam mata, tetapi Tuhan melihat hati. 在医学方面，我们知道有一种的仪器要测验人的，这仪器就是 X 光，是吧？ Di dalam bidang kedokteran itu ada sebuah alat, yaitu alat X-ray. 人用普通的眼睛是看不到我们内部的内脏， Dengan kasat mata itu manusia tidak bisa melihat organ tubuh di dalam 我们要看人的内部内脏是怎么样的情况，要用 X 光来照。 Kalau kita mau melihat keadaan organ tubuh di dalam manusia itu, kita harus menggunakan X-ray. 是吧？把里面所看不到的内脏看得清清楚楚。 Dan bisa melihat segala sesuatu keadaan organ tubuh yang tidak kelihatan oleh mata. 有一个人呢，他觉得心脏可能有问题，就有毛病，就去看医生。 Ada seseorang dia merasa jantungnya itu ada masalah, jadi dia berobat ke dokter. 呀，医生就要他照一个 X 光来 Lalu 看看。 dokter menyarankan untuk melakukan X-ray. 呀 ，X 光是要付钱的。这个人就对医生说：“哎呀，医生，对不起，X 光我没有钱付啊，怎么办？” Untuk menjalankan X-ray itu butuhkan biaya. Lalu pasien ini berkata, dokter saya nggak punya uang, bagaimana? 这位医生是一个好心肠的医生，所以他说很同情他，说免费，我给你免费照 X 光好了。 Dokter ini bersimpati kepadanya, dia juga baik hati, jadi dia bilang, saya gratis untuk melakukan 等到 X-ray X ini. 光照了以后，看到他的照片， Setelah difoto, dilihat hasilnya, 医生看到照片里面呢，这个人的口袋里面有一些的钱币，还有一些的金块，小小的金块。 Lalu dokter ini melihat di dalam foto X-ray tersebut, ternyata pasien ini memiliki beberapa keping uang, lalu juga ada uang emasnya. 呀，今天金起价的，另外有路人去买金是吧？他也买一些的金块放在袋子里面，想不到他忘记把它拿出来，就这样的照给医生看到了。 Belakangan ini kan harga emas naik ya, dia juga beli beberapa, masukkan ke kantongnya, dan ketika dia berobat ke dokter dia lupa untuk 医生 mengeluarkan 看那个照 uang 片的 emas 时候，它里 tersebut. 面有钱呢，有金块，就对那个病人说了：“我看了照片了。” Dokter ini setelah melihat fotonya dan juga sudah melihat itu uang emasnya itu, dia berkata kepada pasiennya, 我看到你心实在有问题， saya berkata, saya katakan kepadamu bahwa 你的心 hatimu betul-betul, 你的心有毛病， jantungmu ada masalah. 因为里面你的心里面装了很多的谎言。 Karena di dalam hatimu menyimpan banyak kebohongan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 当时耶和华神为什么要用洪水来毁灭挪亚的时代的人呢？ mengapa Tuhan mendatangkan air bah untuk membinasakan? 为什么神要毁灭当时挪亚时代的人？
Mengapa saat itu Tuhan mau 圣 membinasakan 经，圣经，圣经很清楚地告诉我们说，《创世纪》第6章第3节说， tidak dengan jelas dikatakan dalam Alkitab Kejadian 6 ayat 3. 耶和华见人在地上罪恶很大， Allah melihat dosa manusia itu di dunia begitu besar. 心里面终日所思想的尽都是恶， Di dalam hati yang dipikirkan adalah semuanya adalah dosa. 所以人心充满着罪恶。 Jadi hati manusia penuh dengan dosa. 各位亲爱的弟兄姐妹，大卫他知道他隐藏不住，在一个鉴察人肺腑心肠的神面前，他再也藏不住他里面内心的罪恶。 Daud menyadari bahwa di hadapan Tuhan dia tidak bisa menyimpan isi hatinya. 所以在诗篇51篇第4节，大卫在那里祷告说 Maka di dalam Mazmur 51 ayat 10 dia berdoa, 神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。 Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 耶利米先知宣告很清楚的向我说：人心比万物都诡诈，比什么都诡诈，无药可救。 Nabi Yeremia itu berkata bahwa hati manusia itu dibandingkan segala sesuatu itu lebih licik dan tidak ada obat penawarnya. 耶稣自己怎么讲到人的心呢？ Dan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan tentang hati. 我们翻开圣经的时候，就知道耶稣讲到人的心是怎么样的情况。 Kalau kita membuka Alkitab, kita bisa dengan jelas mengerti. 就是在马可福音第7章21节到23节的部分的话， Yaitu di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 这是 23. 主耶稣亲口所说的。 Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus langsung. 主耶稣说：“因为从里面，就是从人心里面所发出来的种种的罪恶是什么呢？是恶念，是口喝，是偷盗，是凶杀，是奸淫，是贪婪，是邪恶，是诡诈，是旁度，是嫉妒，是骄傲，是狂妄。” Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 这一切都是从里面出来的，从人心里面出来的，能够污秽一个人。 Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 所以各位亲爱的姐妹，我们看到人的心是这样的败坏。 Maka kita lihat hati manusia begitu rusaknya. 因为知道我们也是承认人的心是自我中心的， Karena kita juga tahu bahwa hati manusia itu berpusat pada diri sendiri. 人的本性就是以自我为中心。 Asal hati manusia, pemikiran manusia itu adalah dia berpusat pada diri sendiri. 我把这张照片放出来给大家看， Saya tayangkan foto ini untuk Anda sekalian lihat. 里面有很多人。 Di dalamnya ada banyak orang. 这张照片是正月22号，我们第3堂侍奉小组跟嘉陵团契的侍奉小组一起来庆祝新年的感恩跟培训。 Ini adalah persekutuan pada tanggal 22 Januari yang lalu merayakan tahun baru dan juga ada pelatihan. 老实说，我看到这张照片的时候， Sejujurnya ketika saya melihat foto ini, 头一个我要先看的是谁呢？我是我自己， yang pertama kali dilihat siapa? Saya sendiri. 我不看别人， Saya nggak lihat orang 我 lain. 看我自己， Saya lihat diri saya 看我的 sendiri. 姿势怎么样， Saya lihat sikap saya bagaimana di sana. 看得好看，照得好看不好看。 Fotonya bagus, di 坐在 fotonya 什么 bagus 地方？ enggak? Duduknya di mana? 我看到自己以后呢，
Setelah saya lihat diri saya sendiri, 我再去找领香东长老坐在什么地方。 kemudian saya cari Pak Lili duduknya di mana. 哎呀，我要去看钟秀英姐妹在什么地方， Saya 坐在 juga 什么地 lihat, 方。 saya juga mencari saudari Chung Shu-ying duduknya di mana. 我要再看赖牧师坐在什么地方，谢经理牧师坐在什么地方。 Lalu saya juga cari pendeta Freddy Lai duduk di mana, kemudian pendeta Cheng Lison duduk di mana. 我相信在你们当中也有人参加这个聚会的。 Saya percaya di yang duduk di sini juga ada yang ikut kegiatan ini. 当你看到这个照片的时候，你先看的是谁？先看你自己是吧？ Ketika melihat foto ini, siapa yang pertama kali Anda lihat? 这就表现我们自我的中心。 Ini membuktikan bahwa bahwa pemikiran kita 你不会 adalah 先找别人，你 berpusat 先 pada 找 diri 自己， sendiri. Tidak cari orang lain dulu, tapi tetap cari diri 就是 sendiri. 以自我为中心。 Inilah berpusat pada diri sendiri. 虽然我讲了，这是不是一种罪恶的行为，不是犯罪的行为，但 Saya 是这是我们人的本性。 bukan saya mengatakan bahwa ini adalah perilaku dosa, tetapi ini adalah sifat dasar manusia. 不是这样做是坏是错了，是我们人的本性是这样的。 Bukan berkata bahwa ini salah, tetapi ini adalah sifat dasar manusia. 以自我为中心 Berpusat pada diri sendiri. 呀，但是诡诈跟这个方面也差不多一样，是吧？ Tapi licik juga dengan berpusat pada diri sendiri itu tidak jauh beda. 诡诈不但是以自我为中心，这自私的态度。 Licik itu bukan hanya berpusat pada diri sendiri, 诡 tetapi juga 诈 ada 里 sikap 面也包含着不诚实、欺骗。 di dalamnya masih ada sifat tidak jujur dan juga kebohongan. 一个诡诈的人，样样都是追求自己的益处。 Setiap orang yang licik itu pasti mencari keuntungan untuk diri sendiri. 一个诡诈的人，就是样样都要追求自己的好处， Apapun pasti untuk keuntungan diri sendiri. 常常用欺骗、用不义的方法 Seringkali dengan perbuatan yang tidak benar dan juga kebohongan 来欺骗别人，得到利益。 untuk menipu orang lain dan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. 正好像雅各这个人，他是一个诡诈的人。 Seperti Yakub. seorang 雅 Yakub, 各， dia adalah orang yang licik. 圣经记载雅各，他用欺骗的方法，用诡诈的方法欺骗他的父亲。 Di dalam Alkitab tercatat bahwa dia menggunakan cara untuk menipu ayahnya 夺取了他长子的名分， dan mendapatkan hak anak sulung 也夺取了他父亲的祝福， dan mendapatkan berkat dari ayahnya 带给他的兄弟以扫终身的伤害。 dan menjadikan Esau seumur hidupnya itu terluka. 今天我们看见诡诈是世界上那些不信的人的生活方式。 Hari ini kita melihat bahwa licik adalah sebuah cara orang-orang kafir. 呀，我们会看见世界上的人都是用这样的诡诈方法去欺骗人，去取得利益。 Di dunia ini kita bisa melihat begitu banyak orang melakukan hal-hal yang licik untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. 这和我们每一个属主的儿女基督徒来说，彼此相爱的生活是一个相反的，是对立的一个行为。 Dan bagi kita orang-orang yang sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam saling mengasihi ini sangat berlawanan sekali. 哥林多后书第5章17节告诉我们说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17. 17, siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. 在以弗所书第4章24节也告诉我们说，我们在基督里面的人，已经他的心智改换一新。 Dan di dalam Efesus dikatakan bahwa hati kita telah diubah 我们的心智已经改变了， dan niat
kehendak kita juga telah 不 diubah. 像我们以前还没有信主以前 Tidak 那样。 tidak seperti ketika kita belum percaya. 所以保罗说，我们要不要效法这个世界，要更新心智，更新而变化。 Maka Paulus berkata, jangan mengikuti dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan. 基督徒有主的爱在他的心，有主的爱在他的心中，因为基督徒有主的爱在他的心。 Orang Kristen karena memiliki kasih di dalam hatinya, 就不会做出许多诡诈的行为出来。 tidak akan melakukan perbuatan yang licik. 所以呢，有人说，圣经里面有一种的有特别的爱的，讲到爱的圣经经文。 Di dalam Alkitab ada secara khusus mengatakan tentang kasih. 哥林多前书13章讲到爱， 1 Korintus 13 itu menyatakan tentang kasih. 罗马书第12章9节开始也讲到爱， Roma 12 ayat 9 mulai mengatakan tentang kasih. 约翰一书第4章也讲到爱。 1 Yohanes 4 juga mulai 不 mengatakan 是你每 tentang 天读 kasih. 圣经的时候，读到哥林多前书13章、约翰一书4章、罗马书12章的时候，每一天读到这个爱的时候，你的生命就会很大的改变。 Bila kita setiap hari membaca ayat-ayat ini, hati kita itu akan mendapatkan perubahan. 哥林多前书13章讲到15种的爱的定义。 1 Korintus 13 itu mengatakan tentang 15 macam 15 definisi macam, kasih. Ya, definisi kasih。第一节那个13章第4节开始说，爱是恒久忍耐，有恩慈，这是我们上个礼拜已经听过。 Nah, mulai dari ayat 4 itu minggu kemarin kita sudah dengarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 爱是不嫉妒，爱是不自夸等等。里面第7种的就是爱是不求自己的益处。 Dan di dalamnya itu ketika yang ketujuh, kasih tidak menuntut mencari keuntungan untuk diri sendiri. 这是保罗处世伟人的一种脸色。 Ini adalah sikap Paulus di dalam kehidupannya. 所以呢，在哥林多前书第4章24节那里告诉我们说， Di dalam 1 Korintus 10 ayat 24， ayat 24. 无论任何人，不要求自己的益处，凡事要求众人的益处。 Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 还有哥林多前书第4章33节，保罗也这样说。 Lalu di dalam 1 Korintus 10 ayat 33, Paulus juga berkata, 他说：“就好像我凡事都要叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。” sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 这是我们每一个基督徒应该有一个这样的生活表现。 Inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. 爱是不求自己的益处。 Kasih itu tidak menuntut untuk kepentingan diri 换 sendiri. 句话说，爱是不自私、不自私自利的。 Dan dengan kata lain, kasih itu tidak egois. 爱是处处想到别人的益处。 Kasih selalu memikirkan bagi orang lain. 我只讲3方面这一方面的真理。 Dan di sini saya menyatakan 让 3 hal. 让我们每一个人可以更清楚明白，什么叫做爱，不是不求自己的益处。 Dan di sini saya akan menyatakan 3 hal agar kita semua makin jelas. 第一，爱是不求自己的需要， Yang pertama, kasih tidak mencari kebutuhan diri. 也就是说，爱就是甘心乐意舍己，为着别人的好处。 Dengan kata lain bahwa kasih itu dengan sukarela untuk mengorbankan dirinya. 我们的主耶稣道成肉身来到这个世界上， Tuhan Yesus menjadi manusia
主耶稣道成肉身来到这个世界。Firman itu menjadi manusia. 他为什么要来到这个世界？就是爱我们每一个的罪人。 Mengapa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang 他 berdosa? 怎样的爱我们呢？就是要服侍我们。 Bagaimana dia datang ke dunia? Bagaimana caranya? Yaitu melayani kita. 所以马可福音第10章45节告诉我们说， Maka di Markus 10 ayat 45, 因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 主耶稣为着爱你爱我的缘故， Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, 为我们爱我们罪人的缘故，他愿意牺牲他自己， demi kita yang orang berdosa, dia rela untuk mengorbankan dirinya. 甘心乐意为我们死在十字架上， Sukarela untuk mati di kayu salib 来买赎我们的罪， dan menebus segala dosa kita. 叫我们可以得到从主的救恩里面可以得到永生。 Agar kita di dalam mendapatkan anugerahnya yaitu hidup kekal. 他愿意牺牲他自己， Dia rela mengorbankan dirinya 不 sendiri. 求自己的益处， Tidak menuntut kepentingan untuk diri sendiri. 不求自己的需要， Tidak mencari kebutuhan sendiri. 为着我们的需要愿意牺牲他自 Demi 己。 kebutuhan kita dia mengorbankan dirinya. 大家都听过母鸡救小鸡的故事是吧？ Apakah Anda sekalian pernah mendengarkan cerita tentang induk ayam menolong anaknya? 有一天有一座房子着火了，被火烧， Ada suatu hari sebuah rumah itu kebakaran, 每个人都逃掉了。 semua orang sudah melarikan 有 diri. 一只母鸡，它逃不出去， Ada seekor induk ayam ini dia tidak bisa melarikan diri. 它就躲在墙壁 Lalu 下面， dia bersembunyi di bawah 展开它的翅膀，让小鸡藏在它的翅膀底下 dan。mengembangkan sayapnya supaya anak-anak ayamnya ini bisa bersembunyi di bawah sayapnya. 第二天早上的时候，人去收拾了一些废墟的时候，看见一个鸡被火烧死。 Pada keesokan harinya berdatangan orang-orang untuk membereskan reruntuhan dari kebakaran ini dan dia melihat ada sebuah ayam yang sudah terbakar. 人一脚一踢的时候，踢到那个死鸡的时候呢，从那个死鸡下面跑出6只小鸡出来。 Kemudian orang ini menendang bangkai induk ayam ini dan keluarlah anak-anak ayam tersebut. 这一只母鸡，因为它要救它的小鸡， Induk ayam 牺 ini 牲了它自己的生命。 demi menolong anak-anaknya dia mengorbankan dirinya. 主今天为了救我们每一个罪人， Tuhan saat ini demi menolong setiap orang berdosa, 他愿意牺牲他自己。 dia rela untuk mengorbankan dirinya. 爱是不求自己的益处，不求自己的需要。 Kasih itu tidak menuntut untuk kepentingan dirinya dan juga tidak mencari kebutuhan untuk dirinya. 第二方面，爱是不求自己的权利。 Yang bagian kedua, kasih tidak menuntut hak diri sendiri. 也就是说，不计较自己的得失的问题。 Jadi dia tidak mempermasalahkan apa yang dia dapat, apa yang dia kehilangan. 爱是情愿吃亏， Kasih itu rela untuk rugi, 爱是不求回报。 tidak menuntut balas. 所以呢，真正的爱是不求自己得失的问题。 Kasih yang sejati tidak menuntut untuk diri sendiri. 今天世界上的人喜欢斤斤计较，讲公平。 Orang-orang zaman sekarang itu senang membahas tentang keadilan dan juga sangat hitungan. 请问，无罪的耶稣为我们死在十字架上，是一件公平的事吗？ Mohon tanya, karya Tuhan Yesus di kayu salib apakah sebuah hal yang adil? 耶稣为我们从富有变成贫穷，公平的？ Tuhan Yesus menjadi miskin datang ke dunia, apakah itu adil? 为我们这些不配蒙恩的罪人死在十字架上，公平吗？
demi kita yang tidak layak ini dan dia mati di kayu salib, apakah itu adil? 在爱里面根本不需要讲公平不公平， Kasih itu tidak perlu membahas adil tidak adil. 爱是不计较的， Kasih itu tidak hitungan, 不争取自己的权利。 tidak mencari menuntut hak untuk diri 今天 sendiri. 人待人有3种的方法， Saat 有3种的方法。 hari ini ada 3 sikap orang bersikap 一 kepada 种 Allah. 是人的方法，你待好，你待我好，我就待你好。 Ada satu sikap adalah Anda bersikap baik kepada saya juga bersikap baik 你 kepada 待 Anda. 我不好，我就待你不好。 Kalau Anda bersikap tidak baik kepada saya juga tidak baik 第 kepada 二 Anda. 种是魔鬼的方法，你待我好，我恶待你。 Sikap yang kedua ini adalah sikap dari iblis. 虽然你待我好，我却恶待你。 Walaupun Anda bersikap baik, saya tidak baik. 第3种方法是神的爱的方法， Sikap yang ketiga adalah Syarat- sikap dari Allah. 虽然你待我不好，我却好待你。 Walaupun Anda bersikap tidak baik, tetapi saya bersikap baik 神 kepada 的方法不是以恶反恶，乃是以善胜恶。 Sikap Allah bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. 爱是一种的退让，不求自己的权利。 Kasih tidak menuntut hak sendiri, dia mengalah. 爱是给别人占便宜， Kasih itu 占便宜 dimanfaatkan. 不给人，不给自己占便宜。 Tidak mengambil keuntungan orang. 爱是给人所不应该得的， Kasih itu memberikan kepada orang yang sebetulnya tidak layak 爱是 dapat. 情愿吃亏的。 Kasih itu rela rugi. 所以呢，保罗说：“为什么不情愿吃亏呢？ Makanya Paulus bertanya, kenapa rela untuk rugi? 你若是你们相咬相吞，就会因此就会彼此灭亡。 Kalau saling merugikan atau saling berbuat jahat, semua juga bisa mati. 第三，爱是不求自己的益处，爱是不求自己的荣耀。 Hal yang ketiga, kasih itu tidak mencari kemuliaan diri 哎 sendiri. 呀，人总是喜欢得荣耀，是吧？这是人的本性。 Sifat dasar manusia itu mencari kemuliaan untuk dirinya. 人都喜欢人称赞你， Manusia itu senang untuk dipuji, 人都喜欢有好的名声。 senang punya nama baik. 但主耶稣在约翰福音第55章第41节告诉我：“我不受从人来的荣耀。” Tetapi di dalam Yohanes 5 ayat 41 Tuhan Yesus berkata, Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. 因为人的荣耀是虚浮的，是暂时的，是 Karena 会失去的。 hormat dari manusia itu sia-sia dan sifatnya sementara. 所以主耶稣教导那一些法利赛人说，马太福音第6章第2节， Maka Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 6 ayat 2, 主耶稣说：“所以你们施舍的时候，不可以在你面前吹号， Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. 像那些假冒伪善的人在会堂里、在街道上所行的， Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. 故意要得到人的荣耀。” Supaya mereka dipuji orang. 主耶稣说：“我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。” Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 所以呢，爱是不求自己的荣耀， Walaupun kasih itu tidak menuntut kemuliaan diri sendiri, 不求别人的称赞。 tidak menuntut pujian dari orang lain. 所以保罗说：“你们无论吃，无论喝，无论做什么事情，都要为着荣耀神而行。” Maka Paulus berkata, 这里哥林多前书第4章31节。 di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kau
Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 凡事你做一件事情，都要为着是造就别人， Apapun yang dilakukan oleh kita itu untuk menolong orang lain. 让人认识耶稣， Agar orang lain mengenal Kristus. 让他可以得救， Agar dia diselamatkan. 也让人感谢神，归荣耀给神。 Agar dia bersyukur dan segala kemuliaan untuk Tuhan. 我们侍奉神的最终目的，就是要为着荣耀神，不求自己的荣耀。 Tujuan akhir dari kita melayani adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri 不 sendiri. 求别人的称赞， Tidak menuntut dipuji orang. 这是不求自己的益处的表现。 Ini adalah sikap daripada tidak menuntut keuntungan untuk diri sendiri. 最后，我讲到一个姐妹的一个见证， Terakhir saya akan membagikan tentang kesaksian 来结束 seorang 我这个讲道。 untuk menutup khotbah hari ini. 我认识一位姐妹，她身体很软弱，她心脏有毛病， Saya kenal seorang saudari dan jantungnya ada masalah. 她也不是一个很有钱的人， Dia juga bukan seorang yang sangat 她 berada, 是一位爱主的姐妹， tetapi 非 dia 常爱 sangat, 主的姐妹， tetapi dia adalah seorang yang sangat mengasihi, 很乐意的去服侍人， sangat rela untuk melayani. 每天就要去探访，看一些弟兄姐妹们， Setiap hari bisa datang untuk pelawatan, 无论是慕道友也好，还是信主的也好， baik yang sudah baik simpatisan maupun jemaat. 她总是很喜欢去照顾那些经济比较困难的弟兄姐 Dia 妹。 dengan suka hati menolong orang-orang yang di dalam perekonomiannya mungkin agak 有 kurang. 一次有一个慕道友在医院住在医院生病住在医院， Pada suatu hari ada seorang simpatisan yang opnam di rumah sakit. 他一个礼拜就要去2、3次看这位姐妹， Dalam seminggu dia bisa pergi 2 atau 3 kali menengoknya, 去帮助她、安慰她， menolongnya dan juga menghiburnya, 供给她的需要。 memberikan apa yang dia butuhkan. 这位姐妹呢，她自己本身已经有心脏病， Saudari ini sendiri dia punya sakit jantung. 一个人心脏有衰弱的时候，他走路的时候也会气喘。 Seorang yang memiliki penyakit di jantungnya berjalan pun kadang-kadang bisa susah untuk 何 sulit 况他 untuk 有几 bernafas. 次去看那个病人，在医院里面去跑到第3楼那边去，看那个病人。 Apalagi dia harus berkali-kali pergi ke rumah sakit, naik tangga 3-4 lantai. 他不是走电梯，那是上楼走楼。 Dia bukan naik lift, tetapi dia naik tangga. 他到第3楼的时候，他已经气喘得不得了，是吧？ Sampai lantai 上 3气不接下去， dia sudah terengah-engah nafasnya. 是为着照顾看着这个姐妹。 Hanya demi untuk menolong simpatisan ini. 有一天，这个病人好了， Suatu hari simpatisan ini sembuh 出了医院， dan sudah keluar dari rumah sakit. 去找这位姐妹，要向她道谢。 Dan dia mencari saudari ini untuk mengucapkan terima kasih. 这位姐妹早已经被主接回天家， Tetapi saudari ini sudah kembali ke rumah Bapa 使她心里面伤心的不得了。 dan membuat simpatisan ini sangat sedih. 这位姐妹她安安静静的、不声不响的在那里服侍主，服侍弟兄姐妹。 Saudari ini diam tanpa banyak bicara, dia melayani Tuhan. 不求人的称赞， Tidak mengharapkan dipuji 不求人的荣耀， dan tidak menuntut kemuliaan untuk dirinya. 还是为着神的缘故，他为着爱神、爱弟兄姐妹。 Tetapi karena Allah, karena kasih Kristus, dia melayani orang lain. 他眼里舍弃他自己。 Dia rela untuk mengorbankan dirinya 各位弟兄 sendiri. 姐妹， Saudari 今 sekalian, 天我们要学习主给我们留下的榜样，也学习许许多多我们弟兄姐妹当中这样的美好的榜样。 hari ini kita mau belajar tentang teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan juga teladan yang diberikan oleh jemaat sekalian yang ada di sini. 不求自己的益处， Tidak menuntut keuntungan untuk diri 为 sendiri. 着别人的需要献上付上自己， Demi kebutuhan orang lain mengorbankan dirinya. 为着别人的需要舍弃自己的需要。
demi kebutuhan orang lain, rela untuk mengorbankan kebutuhan 不 dirinya 求自己 sendiri. 的权利， Tidak menuntut hak sendiri 也不求回报， dan tidak menuntut dibalas. 更不求自己的荣耀。 Bahkan tidak menuntut kemuliaan untuk diri sendiri. 这样的生活表现、生命表现，才是一个真正基督徒有主的爱，他的心中的那种的表现。 Ini adalah sikap hidup dari yang sungguh-sungguh hati seorang manusia yang memiliki kasih Kristus. 愿主祝福他的话。 Kiranya Tuhan memberkati 我们低 firman-Nya. 头祷告， Mari kita berdoa. 天父，求主你把你的爱浇灌在我们的每一个人心中。 Bapa, mohon kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami. 我们叫我们可以照着你所吩咐我们去行的，我们去行。 Agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kami. 求主给我们能力，时刻保守我们的心， Mohon Tuhan yang berikan kami kemampuan untuk menjaga hati kami. 胜过保守。也求主你把你的爱浇灌在我们每个人的心中， Mohon kiranya kasih-Mu juga mengalir di dalam setiap manusia. 叫我们的生活，叫我们的行动，叫我们的作为是不求自己的益处，而是求别人的益处。 Agar setiap yang kami lakukan, kami perbuat, itu semua bukan untuk menuntut keuntungan daripada kami sendiri, tetapi untuk keuntungan orang lain. 求主把你的话语存在我们的心中， Mohon Tuhan yang mohon Tuhan pimpin agar firman-Mu bisa tinggal di dalam hati kami. 是你给我们能力，也在我们生活上行出来。 Roh Kudus yang berikan kekuatan agar kami juga bisa melaksanakan firman-Mu. 愿一切荣耀、尊贵、颂赞都归给你。 Kiranya segala kemuliaan dijadikan 好，乃是奉靠我们主耶稣基督的圣名祈求。 dan segala doa permohonan